Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus menjadikan kami platform yang memberi inspirasi kepada anda. InsyaAllah hari ini saya, Fiza dan juga Fahrin 3F akan bersama anda sehingga jam 1 tengah hari. Ya. Dan kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera. Mungkin ada dalam kalangan anda ketika ini yang sedang berfikir-fikir kan, apakah antara menu yang bakal dihidangkan untuk keluarga. Dan hari ini kami akan bawakan kepada anda satu lagi menu yang saya kira mungkin ini antara bahan asas yang ada di kebanyakan rumah dalam kalangan rakyat di Malaysia, iaitu belacan. Belacan. Dan belacan ni cukup sinonim dengan masakan orang-orang kita. Dan sebenarnya saya nak kongsikan betapa pentingnya belacan ni sampai ada satu kisah ni dia sanggup nak ceraikan, nak pancung isteri dia pasal masak tak sampai belacan. Cuba baca sikit. Baca sikit. Ini tak saya ini dia. Kenapa kau masak sayur asam tak letak belacan? Itu sedutan daripada filem seniman Bujang Lapuk. Tengok pentingnya belacan. Cakap pasal belacan ni sebenarnya macam-macam belacan. Kita ada belacan nipis, belacan bakar. Nak cakap belacan ni datang dari mana pun sebenarnya dekat Sarawak, ada dekat Melaka, ada dekat Penang, ada. Betul. Kalau cakap tentang belacan yang popular di Sarawak pula, ia itu kategori belacan tumbuk. Orang kalau pergi Sarawak akan cari belacan tumbuk. Dan itulah tadi nak kaitkan juga dengan apa yang Farin katakan, bukan saja tentang skrip filem, tapi juga ada peribahasa yang dikaitkan dengan belacan. Seperti kira kena belacan. Peribahasa tersebut kan macam tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam, kena belacan. Jadi betapa pentingnya belacan, dan belacan juga ni sesuatu yang menarik untuk kita kongsikan kerana memang antara yang kita selalu makan dan masakan-masakannya yang sinonim dengan belacan adalah seperti yang ada di hadapan kita, variasi mi dan juga mihun yang ada belacan di dalamnya. Kita ada mihun belacan, kita ada juga golok. kita ada yang ini Kangkung kailan goreng belacan. Yang ini ada juga sambal belacan yang diletak nanas dan Nasi goreng macam-macam belacan. lagi. Itu ujung tu moden sikit tu, spaghetti belacan. Wow. Okey, belacan ni ada yang dimasak, ada juga yang menikmati hidangan belacan ini secara mentah tau. Betul. Tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda antara variasi menu masakan berasaskan belacan yang bakal kami bawakan pada hari ini. Kita nak saksikan sebentar antara laporan yang telah disediakan rakan wartawan kami Fatin. Saksikan. Tidak dinafikan, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia menggunakan belacan sebagai penambah perisa dan penlayan aroma dalam menghasilkan juadah, terutamanya dalam menu harian seperti sambal, sayuran dan aneka tumisan. Kajian menunjukkan belacan mempunyai kuman probiotik yang bagus untuk kesihatan usus. Hampir 90% belacan diperbuat daripada udang bersaiz kecil yang dimampatkan dan selebihnya ialah garam. Kebiasaannya, negeri di sebelah selatan semenanjung Malaysia seperti Melaka dan Johor akan menggunakan udang geragau, manakala Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak sering menggunakan udang kecil dalam proses pembuatan belacan. Udang yang dicampurkan dengan garam halus dikeringkan di bawah matahari sehingga 8 jam sebelum dihancurkan dan dimampatkan untuk menjadi sebentuk belacan. Belacan mampu bertahan antara 2 hingga 3 tahun bergantung kepada cara penyimpanannya. Bakteria di dalamnya boleh membiak sekiranya belacan disimpan pada suhu yang lembap. Nah, itulah istimewanya belacan di dalam masakan kita. Dan belacan juga pelbagai kualitinya, pelbagai sumber ataupun resepi untuk membuatnya berbeza-beza. Saya tertarik bila dalam laporan tadi mengatakan bahawa dalam belacan ni ada kuman probiotik. Kalau itu di Malaysia, maksudnya kita di Malaysia ni popular dengan belacan. Tapi kalau kita pergi Korea, orang di Korea kalau nak cakap tentang probiotik ni tentulah dengan hidangan kimchi mereka. Jadi ada kaitannya mungkin sebab kedua-duanya ini diperam kan, orang kata ferment
Fermented. Fermented. Tapi ada juga yang mungkin belacan ni sekarang ni dimodernkan membuat dengan mesin tapi lagi sedap kalau ditumbuk lah. Lebih crispy. Jadi Ada kepada macam-macam. anda semua, seandainya ada mungkin nak berkongsi resepi, nak mencari tips dan betul dan sebagainya, sila kongsikan, sila tanyakan di laman Facebook kami, facebook.com/WHITV3. Mungkin anda nak kongsikan kepada kami tips untuk bakar belacan supaya satu rumah tak ada bau. Betul juga. Tahu kan? Sebab nanti rambut, badan, baju semua ada bau belacan. Mungkin anda nak kongsikan, terus kongsikan bersama dengan kami di laman Sawang Instagram. Tapi sebelum tu kami nak berhenti rehat seketika. Jumpa lagi selepas ni. Masak pakai belacan. Kering belacan. Wanita hari ini. Variasi masakan berasaskan belacan ini yang kami bawakan kepada anda penonton-penonton setia Wanita hari ini. Mungkin ada juga dalam kalangan anda yang merasakan belacan ini memang sangat-sangat penting antara bahan-bahan asas dalam masakan anda. Tapi ada juga yang cakap, tak apalah, boleh buat sambal tumis, sambal belacan ni tak payah gunakan belacan. Orang kata buat cili garam dan sebagainya. Hari ini Puan Zaida Abdul Rahman nak kongsikan kepada anda semua, kalau kebiasaannya kita makan sambal belacan, hari ini resepi kita sedikit berbeza, iaitu resepi sambal pencok. Betul tak Puan Zaida? Pencok. Okey, mungkin Puan Zaida boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan sebagai sambal pencok tu? Okey, sambal pencok dia punya basic dia is sambal belacan lah. Dan kita akan variasikan dia dengan kita membubuh ikan bilis. Dan hari ini saya ada dua inilah pencok ikan bilis dan pencok nenas bersama daun selasih. Okey, sambil-sambil tu mungkin kita boleh tunjukkan kepada penonton kita cara untuk kita buat sambal pencok ni. Sambil-sambil tu Puan Zaida boleh terangkanlah apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat sambal pencok ikan bilis dahulu. Okey, sambal pencok ikan bilis bahan-bahannya adalah ikan bilis ya, yang dibersihkan, jangan basah sangat ya, jangan dibasuh. Tak perlu goreng apalah, tak perlu. Okey. Dan bawang, hirisan bawang ni, okey, lada, cili besar dan cili kecil. Okey. Dan boleh kita masukkan? Oh, boleh. Okey. Kemudian yang ini kita nak buat sambal. Okey, alright. Yang ini kita ada sambal belacan yang dah sedia ada. Okey, sekarang saya nak masukkan sedikit ikan bilis ya. Okey, silakan. Okey. Ini adalah belacan yang telah dibakar. Okey. Nak tahu jugalah kalau cakap tentang belacan ni, ada orang ada macam-macam pilihan belacan. Ada orang suka belacan Skincan, ada orang suka belacan Kuala Selangor, ada orang suka belacan Melaka, ada orang suka belacan Sabah ataupun Sarawak. Tapi kalau pilihan Puan Zaida sendiri, belacan dari negeri mana? Melaka. Orang kata belacan Melaka ni ada sedikit rasa masin kan, macam tu kan, dan kering kan. Saya suka. Okey, apa yang membuatkan pilihan belacan ni juga penting dalam sesuatu masakan tu, Puan? Okey, dia belacan dia ada macam 2-3 jenis belacan kan, yang belacan yang hitam sesuai untuk buat sambal belacan lah. Okey. Macam belacan, saya suka belacan yang putih. Jadi dia rasanya pun tak terlampau tak konsentrate lah. Tak ada pekat sangatlah rasanya tu ya. Okey, tadi saya dah masukkan belacan yang ni, sedikit gula, sikit je lah, because kita nak blend kan rasa sambil-sambil Puan buat ni, mungkin boleh terangkan juga lah, belacan ni tadi dibakar ke, digoreng ke, ataupun belacan tu memang mentah dan kemudian dihancurkan? Belacan dibakar dulu. Lepas tu saya hancurkan. Alright. Okay, Fiza, so sekarang kita boleh masukkan ni ikan bilis kita. Boleh saya tolong? Boleh. Okey, kemudian? Kemudian dah digaul gitu, kita masukkan hirisan bawang. Hirisan bawang besar. Dan cili ni ya. Cili ni dibiarkan macam ni je. Ya. Okey. Ini macam ayam asam. Macam dressing lah. Okey. Kalau orang putih salad dia macam pakai Thousand Island lah, Italian dressing lah. Kita guna ayam asam Jawa, belacan dan juga bawang-bawang ni lah kan. Okay. Lepas tu kalau sekiranya kita nak lebih pedas, kita campurkan cili padi. Dan cili padi. Kemudian dah disiapkan. Ini dah siap dah ni. Dah siap dah. Okey. Sebab kita ada satu lagi menu yang kita nak kongsikan kepada anda untuk menu kedua dalam masa 1 minit ni kan. Okey, apa yang kita nak kongsikan untuk menu kedua kita ni? Sambal pencok. Sambal pencok nenas. Nenas pula. Okey. Apa yang perlu saya lakukan kalau saya boleh tolong dulu? Okey, kalau ini cili untuk ditumbuk. Okey. Dan sedikit belacan This is basic.
kita nak buat sambal kan. Okey. Dan kebiasaannya kan penonton-penonton ni kalau tetamu-tetamu yang kita bawakan ni mereka mungkin ada perniagaan. Tapi berbeza dengan Puan Zaida ni, Puan Zaida hari ini berkongsi kepada anda resepi homemade. Ini antara resepi-resepi yang selalu Puan Zaida buat kat rumah kan. Puan Zaida, kalau kita makan sambal pencok ni kebiasaan gunya sesuai dengan apa tu Puan Zaida? Dia punya apa? Gu dia, kawan-kawannya. Makan dengan apa tu? Oh, pencok ni nasi panas-panas. Oh, sedapnya. Dia very apa orang kata appetizing lah, orang kata pembuka selera kan. Sekiranya macam kita rasa pahit, tekak nak makan, so kita boleh makan macam inilah. Okey, dah nak siap dah ni. Okey. Dia mericik-ricik habis kena baju. Okey, ini macam kita buat sambal belacan lah kan? Ya, itu kita buat sambal belacan. Okey, lepas tu? Okey, ini dah itu lebih kurang lah ya. Lebih kurang lah, saya tunggu sikit. Okay. So, yang pencok nenas ni, kita akan masukkan sambal yang dah ditumbuk ni kan. Okey. Kita akan masukkan. Kita masukkan sambal belacan. Sambal belacan. Okey, dan kemudian kita boleh makanlah. Kalau kita lihat ni Puan Zaida dekat atas meja ni ada juga sebenarnya labu yang telah pun direbus, dihias dan kemudian diletakkan sambal belacan. Yang mana kita boleh makanlah sambal belacan dalam ni kan? Ya, dan makan dengan labu tu sekali pasal saya dah merebus ke. Okey, yang ini sudah siap. Dah siap dah sambal pencok nenas kita. Okey, yang ini apa pula? Ni boleh rasa ke ni? Oh, boleh. Itu sambal belacan tapi saya letak di dalam peria. Saya belah peria tu ya, peria katak kan. Okey. Yang ini sambal belacan biasa, itu sambal pencok nenas. Ini tadi sambal pencok ikan bilis. Jadi sambil saya nak rasa, apa kata anda bersama dengan Fatin untuk kita kongsikan kepada anda resepi mihun belacan. Silakan. Okey, hari ini kita nak bersama dengan Chef Hishamuddin Abdullah daripada restoran Dapur Sarawak. Okey Chef, hari ini kabarnya nak kongsikan dengan penonton wanita hari ini bihun belacan. Okey, apa yang mungkin boleh kongsikan menu-menunya? Boleh kongsi bahannya ni pertama belacan. Belacan ni memang kita import daripada Sarawak. Okey. Orang cakap belacan dari Sarawak yang paling famous dekat Bintulu. Bintulu. Okey. Tapi kalau nak guna belacan dari mana-mana pun sama ke? Okey. Lepas tu ni kita ada udang kering. Lepas tu ada cili kering. Ada bawang putih. Lepas tu kita ada gula apung ni special daripada Sarawak. Okey. Kenapa menggunakan gula apung? Gula apung ni dia lemak. Dia sama macam gula Melaka. Okey. Lepas tu ada asam keping, and then secukup rasa. Okey, mungkin kita boleh inilah Chef. Okey. Sambil-sambil tu kita boleh masukkan ini bahan yang kita dah blender semua. Belacan tadi tu kita dah blend. Belacan semua, bawang putih, cili kering. Okey. Kita masukkan dulu. Alright. Berapa kuantiti belacan tu Chef kalau kita nak guna untuk satu serve? Satu serve kita kena bagi satu ni. Satu ketong. Okey. Kemudian kita masukkan. Kemudian ni semua dah di blend, semua dah masuk. Okey. Just panaskan je. Tapi kita dah guna belacan. Belacan tu dah ada udang kering tapi kita guna juga udang kering nak cukupkan rasa udang dia, rasa belacan dia. Okey. Tapi kalau bihun belacan ni memang famous dekat Sarawak lah. Orang kata kalau kan dalam kalangan orang Sarawak ni memang pergi untuk dapatkan bihun ni, selalunya diorang makan waktu breakfast. Waktu breakfast pagi. Okey, ini belacan ni dibakar ke atau yang macam mana? Dia tak bakar. Kalau dibakar tu untuk buat sambal, yang asli punya. Alright. Selain tu dekat restoran Dapur Sarawak apa lagi yang menarik Chef? Yang menarik kat Dapur Sarawak, kuih penyaram ni dia buat daripada gula apung juga. And then mi belacan. Ini adalah bihun belacan. Mi kolok goreng dan mi wantan ni yang paling famous. Sekarang ini yang paling famous. Ini menu daripada Sibu, Sarawak. Chef, tapi tadi saya nampak ada penggunaan telur padi tu kan? Ini telur itu padi. Antara yang istimewa. Kalau sini panggil telur pindang. Okey. Jom kita ke sana. Nak tunggu sampai berapa lama untuk dia dalam 10 minit lah. 10 minit. Kita just panaskan. Tapi bau agak bau belacan dia. Tapi kalau ada yang macam mungkin kurang belacan kan, kalau kita tahu ada yang tak tahan kan, boleh kita kurangkan. Boleh.
Okey. Ini nak tuang chef ke sini? Ini nak letak bahan dulu. Aha, okey. Boleh kita tunjukkan antaranya kita letakkan tauge. Tauge dulu. Kemudian kita ada sotong. Sotong. Okey, kalau nak pedas mungkin kita boleh tambahkan ni lah kan? Ni kita ada timun. Timun seles. Ini yang bahan asas dia yang dikenal sebagai bihun belacan di Sarawak. Lepas tu ni paling penting. Telur padi. Telur padi ni yang istimewanya sebenarnya. Kalau kita gantikan dengan telur puyuh ke telur apa-apa boleh Boleh. Lepas tu ni cili potong. Okey. Menarik. Lepas tu letak limau. Limau ni perah kemudian. Ini apa? Cili kering dengan belacan saja. Ikutlah kalau siapa yang sukakan kepedasan kan. Okey, so kita dah nak kita tutup api dia. Dia punya kuah. Ni semua dah ada rasa dia. Sebab kita dah blend, dah campur semua. Cuma kita tuang je. Okey, panas-panas rasa tu. Okey, chef, mungkin boleh kongsikan kalau macam ni dekat restoran Dapur Sarawak, berapa agaknya dalam satu mangkuk ni untuk dihidangkan? Harga dia? Betul. Harga dia RM8. RM8. Okey. Selain daripada itu, menu-menu menarik yang dari Dapur Sarawak? Kita ada mi kolok, ada laksa Sarawak, lepas tu ada mi Bandung. Okey. Selain itu, boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini, mungkin diorang dah tertarik dengan menu bihun belacan ni, nak ke restoran, kongsikan. Bolehlah datang restoran Instagram. dekat Tawakal, Jalan Pahang, and then dekat Shah Alam, Sesen 7. Okey. Itu tadi antara yang dikongsikan oleh Chef Hisham mengenai bihun Sarawak. Kita nak tengok pula stesen lepas ini bersama dengan Farin. Silakan. Baik, bersama dengan saya pula ada satu lagi menu iaitu kangkung goreng belacan. Tapi bukan kangkung biasa, kangkung yang sangat istimewa. Saya bersama dengan Puan Ayati Ahmad Tasrip. Macam pernah dengar nama tu kan? Sekejap lagi kita akan sahkan. Tapi sebelum tu, Kak Ayati, okey, hari ini kita buat kangkung goreng belacan. Okey, bahan-bahannya dan macam mana kita nak buat dia? Bahan-bahannya ala simple je. Bawang putih, bawang merah, cili, lepas tu belacan sebesar lam. Okey. Tu ni bahan-bahan dia, garam, minyak, kangkung. Okey, sambil kita buat ni mungkin kita boleh berceritalah. Boleh, boleh try. Boleh. Sekarang Okey. Maknanya kita masukkan bahan-bahan tu, tak sembang apa. je lah Fadil. Lama kita tak bersembang ni. Orang saya kat hati, dia akan kata dia akan kata alah kangkung goreng belacan senang ajalah nak buat. Tapi sebenarnya nak menghasilkan kangkung goreng belacan yang sempurna, yang sedap tu mesti ada tips dan cara-cara dia. Saya nak mulakan dengan tanya Kak Hati, pemilihan kangkung ni, macam mana kita nak pilih kangkung yang sedap ke ataupun ada jenis-jenisnya ke? Jangan tengok kangkung yang segar lah. Okey, pertama segar tu. Okey. Tapi sebenarnya kangkung ni banyak tau. Okey. Bukan kangkung ni, ada kangkung orang kata kangkung kampung. Kangkung kampung. Yang ini pekan punya kampung. Tadi orang kata kampung ini kangkung bendang. Kampung bendang. Sebab kita orang Perak kan. Perak tu bendang lah. Kalau sini sawah padi. Tapi kalau macam kangkung ni, akak kata tadi ada kangkung yang macam pendek-pendek sikit daunnya. Dia kalau kangkung bendang ni dia mana pendek-pendek. Dia tak tinggi macam ni. Tinggi dia punya ni. Dia pendek je tapi manis sedap. Saya ingat kalau penonton dah tahu benda ni kena cari kangkung bendang. Tapi ada ke jual kat pasar? Tak ada. Tak ada. Balik kampung je lah. Carilah kat bendang kan. Okey. Hari ni fokus kita ni adalah tentang penggunaan belacan ni kata. Okey, jadi belacan ni pun sebenarnya ada macam-macam jenis dan sebagainya. Tapi sekarang ni pemilihan untuk apa yang Kak Yati selalu gunakan, selalu masak, mungkin ada yang boleh kita kongsikan tipsnya? Tipsnya kalau kita nak tengok belacan ni biasanya belacan tu yalah, kadang kita nak cium juga bau dia sedap-sedap kan. Okey, pertama tuan-tuan dan puan-puan kita kena cium dulu. Okey, macam ni kita nak tahu yang bagus. Belacan sedap tu. Okey. Kita tahulah kan. Lepas tu selalunya kita suka beli belacan yang ditimbang daripada kampung. Okey. Kalau ke pasar malam tu adalah. Itu cara-cara Hati carilah belacan yang sedap tu. Okey, tentang mungkin ada sebarang lain macam dia punya warna ke apa tu. Warna dia warna. Macam ni warna dia memang nampak macam sedap je kan. Ada yang warna dia warna pudar warna dia tu kan. Okey, maknanya warna tu juga boleh juga menunjukkan sama ada belacan tu okey, bagus ataupun tak bagus Ya. Warna pun memang peranan juga. Okey, sambil-sambil tu juga saya nak ada permintaan ni sebenarnya. Nak mengesahkan Ayati Ahmad Tasrip tu. Ini dia lama glamour tu itu Tasrip dia Ahmad. Itu saya nak cakap. Ayati Tasrip pernah dengar kan? Okey, cuba nyanyi sikit serangkap lagu Ikan Kekek.
Bila ada mata lapang, selalu aku terkenang. Oh gurindam tua, syair pujangga, ikan kekik mak ilo-ilo, ikan gelama mak ilai. Dapat laki. Oh, dapat lagi. Dapat isteri ini cantiknya baik, Amoy. baik ni. Alhamdulillah. Tapi ketawa mengilai-ngilai. Itu khazanah dari Malaya. Tau. Inilah orang yang cukup bertuah hari ini bersama kita di Wanita hari ini. Tapi kini berkongsi Hari ini kita tips. masaklah pula kan. Bukan nyanyi dah masaklah pula. Nyanyi-nyanyi juga masak. Itu antara lagu yang memang tersemat dalam ingatan kita. Khazanah dari Malaya. Part chorus tadi tu. Okey. Baik. Satu lagi, kita balik tentang cerita kangkung belacan ni sebenarnya kan. Selalu bila kita makan, kita masak, kadang kita rasa sebenarnya kangkung belacan ni kadang-kadang orang selalunya terlebih masin. Yes, Jadi macam mana kita nak jaga tu? Mana dah tahu kita dah tumis dia dah tahu belacan, kita rasa dulu. Jangan taruh garam dulu. Sebab apa? Kadang-kadang dalam belacan ni dah masin dah. Dah ada garam juga kan. Bermakna kalau tips nak masak kangkung belacan ni, okey tak apa, kita letak belacan dulu dan kita rasa dulu kalau tak cukup masin baru kita letak. Kerana sebenarnya belacan ni memang dia dah masin. Memang dia dah masin. Okey. Baik. Itu antara perkongsian dan juga ni satu lagi saya tak tanya lagi kat Ati. Masaknya tak lama. Kita nak jaga tengok nampak tak kangkung tu cantik. Kadang-kadang ada juga kesilapan yang mereka lakukan bila kita nampak kangkung ni dah jadi lembik, dah jadi lecur. Terlampau lama sangat. Jadi maksudnya api pun kena jaga juga. Kena jaga api. Lepas tu kalau api kuat pun tak apa, sekejap je. Okey. Selain daripada juga di atas meja ni juga ada juga sayur-sayur lain antaranya yang menjadi belacan lah ni. Yang guna belacan. Ni kailan belacan, ini tauge kasar tau, bukan tauge halus. Yang halus pun pakai juga, ini kasar. Tapi kadang-kadang orang suka yang kasar ni, beli je lah kan. Beli buat. Dengan belacan juga. Okey, jadi saya kira dengan Kak Yati ni kita dah dapat sesuatu. Memang saya nak betulkan orang kata masak kangkung belacan tu senang. Tapi kita kena jaga kesegarannya, jaga kemasinannya, pemilihan kualiti belacan. Okey. Baik, jadi kalau kita tengok Kak Yati apa macam mana nak cek Kak Yati perkembangan apa Sebenarnya Kak Yati ni dekat Facebook ada kan. Cuma ID tu tak adalah, ada Facebook. Ada, boleh carilah Yati Tasrif. Handphone, nombor telefon kan. Selalunya kalau kita masak ni, kita suka bagi orang makan. Itu dia. Terima kasih Kak Yati bersama kita di penghujung lagi. InsyaAllah kita akan bersama kembali. Baik, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Resepi yang nak kami kongsikan kepada anda ni sangat-sangat menarik dan unik namanya, iaitu kuah rojak Markonah cantik. Ya, betul. Okey, kita bersama dengan Chef Zainar ini. Apa khabar Chef? Baik. Okey, hari ini kita nak ajarkan, nak kongsi bersama resepi kuah Markonah cantik ni. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat kuah Markonah cantik ni? Adalah kicap, kemudian belacan, cili bo, gula merah. Lepas tu kita ada garam sedikit. Alright. Dengan yang ni tepung jagung. Tepung jagung. Okey. Kalau kita nak tahu tepung pulut pun boleh. Okey. Tadi apa bahan yang dah pun Chef masukkan dalam kuah ni? Bahan yang kita dah masukkan adalah air, sedikit air dengan apa tu? Cili bo tu lah. Cili bo. Cili bo ni cili kering semata-mata ke ataupun nak campur bawang? Cili kering semata-mata. Saja. Okey. Kita letak kicap. Ini kicap manis ke kicap masin, Chef? Okey, kicap lemak manis. Kicap lemak manis. Okey. Untuk pengetahuan penonton-penonton semua, apa yang sedang Chef lakukan ini adalah cara pembuatan apa Chef sebenarnya? Petis Petis. Okey. Sebenarnya kalau kita buat petis ni, kita letakkan kicap dengan belacan ni je dah jadi petis. Letak kicap dengan belacan dah jadi petis. Jadi petis. Okey. Dan kalau petis kita nak pekatkan, kita kena taruh tepung pulut ke apa kan Okey. Tapi ini untuk kuah rojak kita campur bahan-bahan lain lah. Kita campur bahan-bahan lain. Okey. Kemudian kita taruh gula. Chef nak tahu jugalah ni. Chef ni guna belacan daripada mana ni? Belacan Pontian. Kita orang Johor kan. Apa keistimewaan belacan Pontian ni? Belacan Pontian ni dia daripada Kukup. Okey, diambil fresh dan dibuat oleh Bumi Putra lah. Okey. Kalau anda berada di sini sebenarnya aroma belacan tu kan memang saya kira memang betul ada perbezaan
belacan ni kan daripada mana dan cara ia dibuat sebab baunya juga berbeza-beza. Ya, Bau betul. wangi belacan ni memang macam ke tengah hari kan mak-mak kita bakar belacan nak masak tu kan. Kemudian ini apa yang chef letakkan di dalam ni? Okey, kita letak gula tadi, kemudian gula merah. Lepas gula merah sedikit garam. Okey. Sedikit garam. Okey. Kemudian untuk pekatkan kuah dia, kita perlu ada tepung jagung. Okey, chef mungkin sambil-sambil chef masak tu boleh kongsikan jugalah kepada penonton-penonton kita ni kan. Kadang-kadang ada setengah orang dia suka belacan tu dibakar. Ada setengah orang suka belacan tu digoreng. Ada juga orang yang boleh makan belacan tu mentah. Tapi kalau chef ada boleh kongsikan tips-tips nak bagi belacan ni tahan lama ke macam mana chef? Belacan yang tahan lama adalah cara penyimpanan dia ya. Kalau room temperature tu dia boleh tahan sampai 2-3 tahun pun kita tahan. Okey. Perlu tak kita masukkan belacan ni dalam peti es sejuk? Tak perlu sepatutnya. Pasal dia tahan. Okey. Tapi kalau dari segi cara macam belacan bakar ke belacan goreng ke, ada ke perbezaan dia ataupun macam mana masakan yang sesuai untuk belacan ni? Belacan kalau kita bakar aroma dia lain. Kalau kita goreng aroma dia lain. Tapi kalau nak bagus kita bakarlah. Okey, kita bakar. Kita bakar. Kalau selalu kan chef orang masak sambal tumis ke apa kan kadang-kadang dimasukkan juga belacan kan? Ya, perlu dibakar dahulu ke ataupun belacan mentah tu yang kita masuk dan kemudian kita blend sekali chef? Kalau boleh kita bakar dulu. Kita bakar dulu. Bakar lagi sedaplah aroma dia. Akan keluar. Okey, ini tips daripada chef hari ini. Okey, kalau kita lihat ni dah pun mula likat kuah rojak kita chef. Apa lagi bahan yang perlu ditambah chef? Okey, bahan yang perlu ditambah dekat sini kita ada tahu Okey, tahu tu kita dah goreng. Kemudian dekat sini kita ada tauge, ada dan juga timun lah yang kita sajak halus-halus Dan kita ada juga kacang. Okey, inilah rojak markonahnya. Selain daripada itu chef, kuah rojak petis ni chef, apa lagi kita boleh makan bersama dengan kuah rojak ni selain daripada tahu ni? Kita boleh buat rojak buah. Rojak buah pun sama juga. Rojak buah. Okey. Chef, sambil-sambil tu mungkin chef boleh kongsikanlah juga kepada penonton kita kan di restoran Tanjung Puteri, apa lagi antara masakan-masakan lain yang turut digunakan oleh chef, masakan-masakan yang berasaskan belacan ni? Okey. Yang ni kita tengok ni nasi goreng Saloma. Okey. Okey, resipi ni dibagi oleh resipi Saloma yang dibagi oleh Mimi Roma pada saya. Okey. Okey. Di dalam Bahannya? bahan dia gunakan bawang putih, lepas tu rencah-rencah, belacan, serta garam. Okey. Wah, seronoknya saya bertuah hari ini dapat menikmati hidangan nasi goreng Saloma. Tapi bagi penonton-penonton yang bukan sahaja teringin nak belajar resepi, teringin nak menikmati hidangan yang disediakan oleh chef, air tangan chef sendiri kan, selain mereka boleh berkunjung ke restoran Tanjung Puteri, mungkin chef boleh kongsikan juga laman sawang Instagram ataupun Facebook chef sendiri. Okey, lawan sawang saya di Instagram Chef Zainal 25. Okey. Kalau Facebook tu Restoran Tanjung Puteri atau Chef Zainal Abdul Rahman. Okey, alright. Ini kalau kita tunjukkan kepada penonton, ini hasil yang dah siap. Kemudian kita letakkan saja di atas ni Okey, tapi sebenarnya kan tadi saya dah berkesempatan rasa sebenarnya kuah rojak markonah cantik ni. Teksturnya memang sangat-sangat sedap. Apatah lagi chef menggoreng tahu ni tak terlalu garing kan chef kan? Ya. Orang kata ni pakai tahu air, bukan tahu biasa. Ada beza juga tahu air. Okey. Kemudian chef kita letakkan tahu, kita letakkan tauge, bau kacang dan juga timun. Okey. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada chef untuk berkongsi resepi kuah rojak markonah cantik. Cara untuk buat kuah rojak petis ni mudah je rupanya chef. Mudah. Belacan, kicap, cili, bawang pula, gula, tepung. Ya. Dah siap. Dah siap, dah jadikan hidangan sebegini. Jom kita rasa chef. Sambil-sambil kita rasa, kita nak serahkan kepada Fatin seterusnya untuk terus berkongsi kepada anda resepi nasi goreng belacan. Ini resepi yang paling famous lah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Silakan Fatin. Silakan chef. Itu dia tadi antara yang dikongsikan kuah rojak markonah cantik. Okey, tak apa, kita tinggalkan dulu kuah rojak tu. Kita nak bersama dengan Chef Amirul Nurdin dari restoran Belacan. Okey chef, hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan satu menu yang sememangnya semua rumah kalau nak buat ringkas dan cepat, iaitu nasi goreng belacan. Mungkin boleh kongsikan chef apa antara bahan-bahannya? Okey, antara bahan-bahannya kita pakai minyak. Okey, kita boleh startlah sambil-sambil tu kan. Minyak, kita pakai Tumiskan bawang putih sikit. sikit.
Okey, ni saya ada nampak ada udang kering tapi ini belacan. So kita dah gunakan yang sambal tumisan belacan tu, tak payah guna belacan lah ni. Kalau macam kita nak buat kat kedai, mungkin kita tak nak pakai sambal belacan, kita boleh pakai belacan macam ni lah. Okey. Tapi ni saya tunjuk ingredient je. Okey, ini kita tengok ni ada sambal belacan ni. Mungkin kalau yang malam tadi punya sambal belacan kita jangan buang boleh. dululah. Kita Betul. recycle untuk kita buat nasi goreng pagi tu. Okey, selain tu ada udang. Kita ada udang, kita ada bawang. Bawang ni bagi nampak dia cantik. Ini untuk sikit, berapa untuk orang aroma. punya makan? Kalau banyak macam ni selalu dalam 3 orang boleh. 3 orang. Kalau macam masak separuh tu untuk seorang lah. Okey. Ada udang, kita boleh gantikan tak? Kalau kita ada nak letak ayam ataupun daging. Boleh letak ayam atau daging. Tapi lagi sedap bagi saya daging lah. Sebab daging ni dia ada rasa dia tu bila kita makan tu kita ada cui-cui sikit. Okey. Okey, So, selain sedap tu di restoran belacan sendiri, belacan dari mana sebenarnya Chef Amirul gunakan? Biasanya saya ambil daripada Melaka sebab kedai kita memang sebenarnya asal orang yang buat kedai tu pun Memang orang Melaka? Memang orang Melaka. Jadi okey. sekali balik kampung ambil sekali belacan daripada Melaka. Tapi kalau belacan ni ada belacan segi, belacan nipis, belacan bakar. Kalau untuk restoran belacan sendiri, antara belacan yang digunakan? Kita pakai belacan timbang. Belacan tu dia datang satu plastik besar. Jadi nanti kita akan nipiskan dia, kita bakar. Sebab tadi Chef ada kongsikan kalau bakar lagi senang lah, dia tak mudah melekat kan? Ya, betul. Okey Chef. Seterusnya? Sebenarnya kita letak sambal belacan je lah. Okey. Jadi yang yang ni kita dah sama je. Kita dah campurkan semua. So kita letak sambal Ini belacan. ikut kepedasan lah. Kalau kita nak pedas sangat, letak sikit. Betul. Okey. Macam kalau nasi juga, nak buat nasi goreng tak sedap nasi yang baru lepas masak kan? Dia kena nasi tu biar Nasi betul-betul tu, kering. Betul. Baru dia berketul-ketul. Biarkan dia rest dalam 10 minit lah macam tu. Okey. Okey, lepas tu kita masukkan ni lah telur sebiji. Okey. Okey Chef, mungkin boleh kongsikan di restoran belacan apa lagi antara menu yang menarik? Di restoran belacan kita ada asam pedas Melaka. Okey, sebab orang Melaka. Melaka betul. Kita ada ayam penyet. Kita ada Ini kalau kita tengok ni ada ikan keli. Ikan keli. Ikan keli tu lemak tapi lemak belacan. Dia ada elemen belacan juga. Ada elemen belacan juga. Okey. Kari, kita ada kari kamyong. Kari kamyong dan juga ini spaghetti belacan. Spaghetti belacan. Okey, kita kena rasa ni kejap lagi. Okey. Okey, right. Chef, dah ni dah. Dah macam ni, kita masukkan nasi. Boleh. Kita ambil separuh je lah ya. Tadi ada masukkan juga kan udang kering. Ada. Dah masuk udang, kita boleh tambahlah untuk betul. Rasa udang kering. Okey. So sekarang dah masuk nasi. Okey. Tapi Kita kalau kira nasi goreng belacan ni memang rata-rata semua mesti akan kena letak belacan untuk dia lengkapkan lagi rasa tu. Betul. Bagi dia rasa sebab belacan ni dia ada bau. Kalau bila kita letak belacan tu dia naiklah bau dia. Okey, tapi kalau untuk orang yang mungkin diorang tak tahan dengan belacan ni mungkin boleh letak sedikit Boleh letak sikit betul. Okey, lepas tu kalau macam ni dah nampak rata sikit kita letak sos ikan. Ikutlah banyak mana. Okey. Kita letak ni sikit. Oyster sauce. Yes. Campur-campurkan je. Dengan Tapi nak menyediakan nasi goreng ni paling ringkas berapa cepat kira Syah boleh buat? 5 minit. Tapi tengok api. senang. Tengok api lah. Tu dalam 5 minit kita prepare, kita standby barang semua. Mungkin Chef ada tips yang mungkin boleh dikongsikan bagaimana agaknya nasi goreng yang kira cepat tapi tak payah nak beli barang dekat luar yang sedia ada di rumah. Okay, yang paling senang kalau ada kat rumah tu sambal belacan lah. Okey. Okay, sambal belacan tu kita tinggal tumis, letak telur, tambah nasi. Season dah. Settle. okey. Tu paling senang lah. Paling cepat. Okey. So, kita dah nak siap. Okey Chef, mungkin boleh kongsikan Instagram dan juga restoran belacan terletak di mana? Okey, restoran kita ada dekat Salak Tinggi. Okey. Ada di Salak Tinggi. Kalau nak tengok kat Facebook, kita ada dekat nama company kita Namida Garden and Event. Namida Garden and Event. Boleh check di Instagram mereka. Baik. Okey Chef, kita nak tanya kalau macam spaghetti belacan ni untuk portion yang macam ni berapa harganya? Untuk portion macam tu, selalu kalau macam
harga tu saya tak pastilah sebab selalu kalau kita jual pun portion dia tak banyak macam tu. Okey. Jadi kalau macam rasa dalam 2 orang 3 orang makan dalam 7-14. Okey, so kalau macam ini yang dah tersedialah nasi goreng belacannya, macam mana lah, dia ada udang, ada keropok tu untuk sedapkan lagi. Okey chef, mungkin ada sedikit tips yang kita kongsikan nak senang je untuk kita masakkan. Okay. Tips yang paling senang untuk apa tu, macam nak terus masak senang untuk 5 minit dah ambil je bahan yang apa yang ada. Okey. Paling senang kalau ada belen-belen, ada belen-belen sambal belacan kat rumah, campurkan je sekali. Okey. Panaskan kuali. Okey, sama-sama saya terus dengan Chef Amirul. Kita nak bersama dengan Fahrin dalam segmen Tajaan bersama Almas. Silakan. Baik, terima kasih Fatin. Saya berada dalam studio bersama dengan Nurul Afiqah Datuk Asman Bukiah, Pengarah Pemasaran Almas Beauty and Healthcare bersama dengan saya. Apa khabar Afi? Alhamdulillah sihat. Minta maaf kalau saya bau belacan. Tapi jangan risau kepada para penonton, Almas belum ada jual belacan lagi, tapi mereka ada rangkaian produk-produk hebat yang akan dikongsikan oleh Afi bersama dengan kita semua. Silakan. Okey, terima kasih Fahrin. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton. Fahrin, saya ni menunggu hari je nak bersalin. Itulah tapi dia. tetap orang kata bersemangat dan bertenaga untuk datang ke set wanita hari ini ni. Bila dah pantang nanti pasti saya akan merindui set wanita hari ini. Betul ke ni? Ini betul dengan menunggu hari je ni? Betul, dah 9 bulan menunggu hari. Bercakap tentang pantang Fahrin, inilah dia ya. Jus Nusantara Gold merupakan amalan saya ketika berpantang nanti dan juga memang dah menjadi amalan untuk kedua anak saya sebelum ni. Memang sangat-sangat bagus kita amalkan masa berpantang selepas bersalin tu kita ambil jus Nusantara Gold ni. Rahsia turun-temurun ya. Fahrin, siapa tak kenal ibu saya, Datin Maziah ya. Selaku pengasas Almas sendiri memang ambil jus Nusantara Gold ni ketika melahirkan adik saya yang bongsu. Masa tu beliau berumur 41 tahun. Ketika melahirkan adik saya yang bongsu, memang beliau makan, saya sendiri tengok dalam masa 20 hari dia dah nampak sihat. Lepas tu orang kata berseri-seri muka, yang paling penting back in shape. Dua badan tu. Itu yang semua perempuan nak tu. Jadi ibu semestinya nak yang terbaik untuk anak. Jadi memang ibu saya sendiri memang pesan kena minum, hari-hari kena minum ni jus Nusantara Gold semasa berpantang. Jadi memang saya ambil jus Nusantara Gold bersama dengan produk Almas yang lain lah, seperti jus kasih sayang, jamu Sridara, karisma dan juga lotion ya Nusantara kita sapu sebelum pakai bengkong. Alhamdulillah memang boleh tengok sendiri kesan. Juga saya rasa walaupun dah orang kata mengandung anak ketiga ni, tapi kalau dulu orang kata krem tu normal lah ketika mengandung tau. Memang anak pertama, kedua ada rasa krem, tapi alhamdulillah anak ketiga ni tak ada krem langsung. Jadi mungkin sebab kita jaga betul-betul masa pantang dengan pengambilan produk yang betul lah, yang berkesan untuk tubuh badan kita, kita boleh rasa sendiri keberkesanan dia. Okey, jus Nusantara Gold ni Fahrin, dia mengandungi 1001 khasiat lah dalam menangani pelbagai masalah kesihatan kita, kan dibagi kita tenaga. Juga dia diperbuat daripada ibu pati herba asli, bukan extract ya. Sebab itulah kesan dia tu kita tengok memang cepat. Macam contohlah ada 5 kan, kulit kayu manis tu memang betul. Memang yang asli, bahan asli tu kita guna. Bukan senang daripada bahan macam tu kita nak jadikan jus. Sebab tu saya kira proses pembuatan jus Nusantara Gold ni memang sangat-sangat rumit. Sebab kita nak bagi yang terbaik untuk pengguna kita. Waktu saya tengok ni, saya sambil-sambil intai ibu kunyit, cekuh, ya betul. haldo. Bahan-bahan yang kita ambil herba-herba tempatan terbaik dunia, kita gabungkan dengan bahan-bahan sunnah lah, yang mana bahan sunnah ni dah memang termaktub dalam Al-Quran lah keberkesanan dia tu. Jadi memang sangat bagus untuk kita ambil herba-herba ni masa-masa kita berpantang kan. Untuk yang ada masalah kesihatan apa-apa pun boleh ambil, tak ada masalah. Juga bukan untuk orang tua atau orang yang mempunyai penyakit saja, untuk yang sihat sendiri yang memang menjaga kesihatan boleh ambil juga jus Nusantara Gold ni. Okey, juga jus Nusantara Gold ni tanpa gula. Manisnya adalah daripada kurma, madu dan delima. Jadi tak payahlah kita risau untuk kita amalkan. Fahrin ya. Lepas tu jus Nusantara Gold ni, duduknya saya di sini.
Di set wanita hari ini bukan saja untuk mempromosikan produk semata-mata, bukan juga untuk menjanjikan bulan dan bintang ya untuk anda, tapi nak menjanjikan kepuasan. Apabila duit yang pengguna laburkan untuk beli produk-produk kita, biarlah orang kata berkesan, berbaloi. Biarlah duit tu setimpal, berbaloi, setanding dengan hasiat produk yang kita beli itu kan. Jadi kita memang berikan yang terbaik untuk pengguna. Yelah Farin, bukan nak bagi pengguna je. Saya sendiri satu keluarga memang mengamalkan produk-produk Almas, terutamanya jus Nusantara Gold ni. Jadi memang nak pastikan kualiti yang terbaik kita nak bagi kepada pengguna ya. Dan jus Nusantara Gold ni adalah 3 kali ganda lebih berkesan daripada jus Nusantara biasa. Jus Nusantara biasa pun kalau kita tahu memang dah mencetuskan fenomena luar biasa di luar sana. Yang ni 3 kali ganda lagi hebat, mestilah lagi bagus. Okey, dan alhamdulillah jus Nusantara Gold ni walaupun dah 6 tahun di pasaran tapi tetap kekal ya menjadi produk nombor 1 di hati pengguna kita. Okey Farin, dah cerita. Kita tak nak lepaskan ni, nak cerita produk-produk lain ni. Dah cerita tentang penjagaan kesihatan kita. Sekarang kita nak cerita rahsia untuk kulit kita yang cantik daripada dalaman dan luaran. Okey, untuk dalaman, kita kat sini ada Karisma Phyto Stem Cell, collagen untuk kulit. Yang mana Karisma ni, dia membantu daripada dalaman kita lah untuk masalah-masalah kulit kan. Masalah jerawat. Jerawat bukan saja jerawat di muka tapi di badan. Masalah jerawat dekat badan ni memang ramai yang mengalami masalah ni. Jadi kalau kita ambil Karisma ni, insya-Allah kita boleh tengok jerawat dekat badan kita tu akan hilang. Juga dia menguatkan rambut kita, menguatkan kuku. Betul. Untuk tumit kaki yang pecah kan, memang bagus. Juga untuk dia dapat membantu melambatkan kronologi penuaan lah. Dia bantu untuk menghilangkan masalah kedutan kat wajah. Jadi kita nampak lebih awet muda macam tu. Okey. Jadi untuk kita nampak cantik, biarlah daripada dalaman, barulah terselah dekat luar. Okey, dekat luar. Dengan Almas Skincare. Macam mana rahsia dapatkan kulit yang cantik, putih, cerah, gebu, mulus tanpa celah? Tiada rahsia, hanya Almas Skincare. Okey, Almas Skincare ni Farin saya kira sangat-sangat ringkas tapi berkesan untuk kulit kita. Kenapa ringkas? Sebab kita ada cleanser dengan serum saja. Tak perlu nak pakai toner, tak perlu nak pakai moisturizer sebab fungsi toner dan moisturizer dah ada dalam cleanser dengan serum kita. Dia dapat membantulah untuk dapatkan kulit yang cantik. Dia bantu masalah jerawat, jeragat, parut jerawat dekat wajah kita. Tapi Farin, kalau nak cantik lagi, kenalah pakai Sert Foundation ya. Foundation ni tekstur dia sangat-sangat cantik, ringan, selesa. Dan pada saya full coverage lah. Okey Farin, pesanan akhir dari Afiq, silakan. Saya nak bagi tahu juga. Okey, pastikan produk Almas yang asli baru beli, okey? Macam mana nak pastikan keaslian produk? Kita boleh tengok BT di Kaca TV. Bila beli produk Almas, ada stiker kod. Jadi bila kita scan stiker kod tu akan keluar ketulinannya. Link seperti yang di Kaca TV tu, ataupun untuk memudahkan pengguna lah, senang. Bila beli, ambil je gambar stiker kod, hantar pada HQ. Boleh hantar dekat WhatsApp, dekat IG atau Facebook. Jadi HQ akan cek keaslian produk lah. Okey Farin, apa-apa pun pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Dan jika ada sebarang pertanyaan, boleh follow IG dan Facebook Almas Beauty Health. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Afiq. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Baik, kita dah sampai ke penghujung wanita hari ini. Jadi kepada anda, saya tahu mana yang terlepas tentang menu, tips dan sebagainya. Jangan lupa untuk saksikan kembali di facebook.com/WHITV3 ataupun di YouTube TV3 Wanita Hari Ini untuk edisi hari ini. Dan sepanjang 1 jam ini kami telah pun berkongsi pelbagai inspirasi dan juga variasi menu berasaskan belacan. Kalau sebelum ni kita tahu nak buat sambal belacan je ataupun letakkan belacan ni dalam sambal tumis. Tapi hari ini rupanya ada macam-macam lagi idea yang boleh anda jadikan hidangan untuk seisi keluarga. Okey, yang penting esok kami akan bawakan satu topik iaitu cari jodoh atau tunggu jodoh. Cari jodoh atau tunggu jodoh? Kita tanya kepada Fiza. Tak ada jawapan, kita tunggu ke esok. Okey, jadi terima kasih juga kita ucapkan kepada semua tetamu kita yang sudi berkongsi resepi turun-temurun, resepi restoran dan macam-macam lagi kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Baik, sehingga kita kembali lagi pada hari esok. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
dia, Pusawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari